Alhamdulillah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dipelihara oleh Allah, kita diberi kesihatan dan dipanjangkan usia kita sehingga sekali lagi kita dapat berada di Sayyidus Syuhur, penghulu bagi segala bulan yang penuh dengan keistimewaan yang tersendiri. Alhamdulillah, di tengah-tengah ujian Allah yang sedang melanda kita, kita dapat berkumpul semula bagi menghidupkan Ramadan dengan bertarawih. Tahun lepas sunyi surau, kita rasa tak seronok apabila duduk dalam bulan Ramadan tapi tak dapat berjamaah. Semayang di rumah cukup tak syok. Macam mana kita duduk di surau. Yang syok kaum ibu. Mereka kata 40 tahun dah kahwin ustaz, baru ni lah boleh jadi makmum belakang suami. Tarawih tu lepas. Mereka kata syok, puas suamiku imamku. Yang ketak puak-puak suami tahun ni rasa lega kan, tidak jenuh hafal berpui surah lazim tu pun terkali. Ada maklum tanya, Pak Long duk baca surah apa di rumah tarawih? Dia kata ustaz, 2 rakaat qulhu. Tak apalah pederai bila tu sunat je, Fatihah yang wajib. Alhamdulillah, tahun ni kita dapat berkumpul semula bagi menghayati Ramadan yang penuh dengan janji-janji Allah dan Rasul kepada kita umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang jangka hayatnya terlalu pendek nak banding dengan umat-umat terdahulu. Umat dulu ratusan tahun umur mereka, 100 tahun biasa, ada yang 300 tahun, 500 tahun umur mereka. Kalau kita umur 500 tahun lah agak apa jadi tuan? Tak tahu berapa kali pencin, berapa kali menikah punya lama. Umur kita, kata Nabi SAW, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat-umatku di antara 60 ke 70. Itu secara umum lah, no? Secara umum. Adalah seorang dua lebih 85, 95, dekat 100 dah. Tapi boleh jadi Perdana Menteri lagi. Ada macam-macam lagi. Bukan apa nama semualah, sikit-sikit lah. Kebanyakannya umumnya 60 ke 70. Tuntun bayangkan betapa panjangnya masa umat-umat dulu untuk mencari pahala Allah dalam ibadah mereka. Mereka boleh beramal dengan ini yang tak mau minum air, dia jadi lagu ni. Dia sekat, minyak hitam dia pekat. Dan tuan, mereka boleh cari pahala Allah untuk bekal mereka dengan jangka hayat yang panjang. Tapi kita pendek, antara sab'in, sittin wa sab'in, 60 ke 70. Sebab itu Allah nak menzahirkan keadilannya kepada kita umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi Ramadan kat kita tiap-tiap tahun. Yang kita duk dengar selalu, Ramadan yang begitu hebat bagi umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalaulah umat-umat aku mengetahui kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan,
mereka akan bercita-cita supaya sepanjang tahun dijadikan Ramadan semuanya. Nah, habang kata betapa hebat, besar, beruntungnya bulan Ramadan ni kepada kita. Nabi kata, lau ta'lamu, kalau umat-umat aku tahu bukan sebulan, tapi mereka akan minta setahun tu jadi Ramadan semua. Kalau kita reti lah, kita faham. Tapi kalau tak tahu sebulan pun dia kata, baru 7 hari rasa lagu lama sangat dah. Dia tak syok setahun. Yang seronok setahun Ramadan, kawan-kawan kita hak menyaga pasal Ramadan. Dia kata 5 tahun lagi bagus Ustaz. Tahun lepas tak boleh menyaga, tahun ni dia pulun tu. Tak apalah, tu rezeki kita. Tapi hakikatnya, bagi kehidupan kita yang jangka hayat kita pendek, tak sama dengan umat dulu, Ramadan terlalu baik. Kita tahu bagaimana diberi ganjaran kepada kita yang beramal di bulan ini, hatta amalan-amalan sunat, kaman adda faridatan, seperti mereka yang mengerjakan ibadah fardu. Dan amalan fardu mereka diganda sehingga 70 kali ganda sebulan ni. Apa hak sunat kita buat, tapi pahala yang dapat pahala fardu, yang fardu 70 kali ganda. Kemudian yang lebih hebat lagi, ada satu malam di dalam Ramadan dinamakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kata ulama tafsir, maknanya kebaikan kita beramal ibadah pada malam tu macam beribadat 1000 bulan. 1000 bulan tu ada 84 tahun. Kita sajalah jumlah cara-cara ringkas kita ni. Lailatul Qadar saja kita dapat pahala serupa ibadat 84 tahun. Anu campur tarawih kita lagi, campur baca Quran kita yang diberi pahala fardu, sedekah kita, apa lagi, zikir kita, bagi makan orang buka puasa, sembahyang fardu, campur semua ni agak-agak serupa berapa lama umur kita, ratusan tahun juga. Sebab tu Ramadan ini kita perlu berhati-hati menghargai setiap saat, detik yang kita lalui itu. Biarlah kita berada dalam keadaan berkebajikan, beramal, kerana kita takut kita terlepas peluang yang Allah bagi kepada kita. Hanya umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak dapat. Tak apa depa tak dapat sebab depa boleh ibadat lama. Kita tuan-tuan sat je rasa bila 40 atau 50 bila dia masa pun dia kui cepat. Tuan-tuan kita rasa jadi sebab tu jangan kita leka dengan Ramadan. Yang pertama, untuk kita kaut segala perbendaharaan yang ada dalam bulan ini, kerana kita hayat kita tak sama macam umat dulu. Dan inilah dia ditawarkan oleh Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan, itu satu. Yang kedua, kita hendaklah memastikan kesempatan Ramadan ini benar-benar merubah kita. Ubah ke mana? Supaya kita kembali balik asal kita. Asal kejadian kita, kita orang yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun fitrah kita. Bila? Iaitulah di saat kita di alam roh dicipta oleh Allah. Bila kita di situ, tuan-tuan, ciptaan pertama kita di alam roh, martabat kita di sisi Allah cukup tinggi. Allah tanya kita semua ni waktu tu,
Belum mai ke alam rahim lagi, duk alam roh lagi. Alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini adalah Tuhan kamu? Lalu kita semua telah pun menjawab, bala syahidna, bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami. Ni. Makna ungkapan tu bala syahidna menunjukkan darjat takwa kita di sisi Allah sebenarnya asal tinggi, asal mulia. Adalah pendapat menyatakan, siapa yang tak jawab waktu tu bala syahidna, bila Allah tanya adakah tidak aku ni Tuhan kamu, dia tak jawab. Dia kejadian dia dekat tu ya, dia tak mai ke dunia ni. Jadi yang mai ke dunia ni semua pada tu yang kata fitrah tu, pada fitrah, pada asalnya orang yang mengakui kebesaran Allah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita mai ke dunia, kita mai ke dunia, apa Nabi kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap baby, terjemah moden ni kita. Dulu orang terjemah tiap anak, budak kecil lah, dilahirkan alal fitrah, atas fitrah. Bersih daripada dosa, bersih daripada syirik, bersih, semua bersih, hebat, mulia dia di sisi Allah. Kemudian bila mai ke dunia, jumpa ujian Allah terhadap fitrah kita. Apakah ujian itu? Kata ulama, berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ujian orang mukmin yang besar ada 4. Ada 4 yang merosakkan fitrah kita. Biasalah kan Allah pun dah sebut alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, sampai ayat. Adakah manusia menyangka bahawa dibiarkan mereka setelah mereka berkata kami dah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji. Allah nak uji. Bila lahir kita ke dunia, jumpalah kita dengan ujian ini, dengan fitrah yang telah pun ada dalam diri kita. Kita berdepan dengan 4. Satu ialah dunia. Quran menyatakan banyak ayat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu antaranya. Ingat, sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu, semua ni melambangkan dunia lah, adalah ujian. Itu yang pertama. Sebab itu kita perlu bijak menilai dunia. Bukanlah dunia itu tak baik, dia adalah maslahah, kebaikan kita, kepentingan kita, keperluan. Tapi di sebalik maslahah itu, dia ada ujian. Sebab tu Imam Ghazali kata, siapa dia orang yang cerdik, yang boleh menyelamatkan diri dia daripada ujian dunia? Iaitulah orang yang menuntut dunia. Tak salah, cari, tapi letaklah dunia itu di tangan kamu, jangan letak di hati kamu. Apa makna letak di tangan? Kita cari dunia, harta benda, pangkat, kedudukan, apa semua, tak apa, tapi tak di tangan. Duduk di tangan maksudnya kita yang atur dunia itu. Dunia berada di hati, jangan letak di hati. Maksudnya bila dunia duduk di hati kita, dia atur kita. Habis. Dia atur kita jahanam, tuan-tuan. Pintu surau tak jumpa, pintu masjid cari tak jumpa, dipikirkan. Pasal dia atur kita. Tuan-tuan tengok, ini nak kaitkan dengan Ramadan. Cantiknya modul yang ada dalam Ramadan sebagai madrasah, sebagai sebuah pusat latihan Allah yang hebat. Allah didik kita, antaranya ialah membina kepada dalam diri kita bagaimana orang yang boleh selamat membawa fitrah dia berdepan dengan dunia. Tuan-tuan tengok, kenapa Allah letak kita di tempat orang yang tak ada kepentingan dunia sebulan? Kita tak makan, tak minum siang hari, sedangkan dalam peti air sampai nak tutup tak boleh, bulan puasa.
Tu ekor ikan talapia terkeluar, penuh banyak macam-macam dalam tu. Tapi kita ditahan oleh Allah, jangan makan, jangan minum. Tuan-tuan, kenapa? Siapa yang tak makan tak minum ni, yang susah nak dapat nikmat ni? Orang fakir. Orang fakir. Maknanya Ramadan nak habaq kat kita. Orang yang boleh berjaya menghadapi pengaruh dunia, biarlah Allah bagi kat dia dunia terah mana pun, tapi jiwa dia jiwa fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap patuh dan tunduk kepada Allah. Orang ni selamat. Puasa ni duk didik kita 30 hari. Kita duduk di tempat fakir miskin. Tuan-tuan, kita lapak sama dengan mereka, kita dahaga sama dengan mereka. Walaupun kita ada Allah bagi nikmat harta benda, nak habaq kat kita, dunia jangan letak di hati. Ada tak apa, tapi biarlah kita dalam hidup ini mempunyai jiwa fakir, jiwa yang fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ni dia akan selamat mempertahankan fitrah dia macam mana asal dulu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu satu. Yang kedua, hawa nafsu, halangan yang memusnahkan fitrah kita, hawa nafsu. Inna nafsa la amarakum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa menyuruh kamu buat perkara yang tak baik. Yang tak baik ni makna bercanggah dengan fitrah kita. Nampak? Dan inilah Ramadan sedang bina kekuatan semula dalam diri kita untuk mengembalikan fitrah kita. Tuan-tuan nak tengok apa yang kita buat sepanjang Ramadan ni. Tak ada apa, kita hanya lawan nafsu ya. Betul tak? Lawan nafsu makan, lawan nafsu minum, lawan nafsu syahwat. Kita ada surat nikah, isteri kita, suami kita, tapi Allah haramkan bersama siang hari. Untuk apa? Untuk kontrol nafsu. Surat nikah ada, hak Malaysia ada, hak Siam ada, tuan-tuan. Itu ada kan. Tapi tak boleh bersama. Pasal apa? Suami kita, isteri kita. Nampak? Ramadan sedang didik kita nak mempertahankan fitrah, nak kembalikan balik kita kepada fitrah kita. Orang mana? Siapa? Mereka yang mampu untuk mengawal nafsu dia. Tahan nafsu lapar sampai pukul 8 perut dia mula bunyi, dia sabar tahan nafsu. Nak makan boleh, mau ada. Tak, lawan nafsu. Kan? Sampai pukul 11 bagi depa hak duk balok rokok daun tu, dia jadi pening melilau kan. Tengok asap bah kelang buat meleleh ayat liok. Tapi lawan nafsu tu, lawan nafsu. Sampailah buka puasa, sepanjang hari kita lawan nafsu. Nafsu lapar, nafsu syahwat, nafsu dahaga. Buka puasa malam pula lawan nafsu lagi. Nafsu kenyang. Kan? Nafsu kenyang. Buka puasa 2 pinggan nak bangkit sembahyang maghrib, Allah. Kalau tak sabar, tak lawan nafsu, malas tak bangkit. Gagah dia duk fikir aku puasa takkan tak sembahyang. Gagah tu juga. Habis lepas maghrib buh laksa pula 2 mangkuk. Sengit terus. Bini dia kata, empak pakai tak pergi tarawih lah malam ni, cilau apa pun tengok. Tak tahu orang bang Isya sengit sampai dia lawan nafsu. Nafsu tak larat, nafsu letih, lawan. Sampai gagah sembahyang juga. Cuma dia nak sujud, dia agak-agak tu imam nak bangkit baru dia sujud. Dia tak mau sujud sekali untuk imam. Saya lama. Bila sujud lama, laksa terbit tengah 2 inci pula. Sabar dia tuan-tuan. Lawan nafsu. Kemudian balik tidur, bangkit awal. Nampak? Bangun song tu. Kalau tak bangkit song, dia hingang kat bini dia 4 hari. Hang tak gerak aku. Nampak tuan-tuan, kita mujahadah lawan nafsu. Ramadan sedang ajak kita bagaimana nak kembalikan fitrah kita. Orang yang sentiasa lawan nafsu.
cerita bab nafsu banyak lah dalam kuliah tuan-tuan jumpa lah. Sebab tu dia ada beberapa nama, nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, no? Bila nafsu yang dalam diri kita amarah, hak ni jahanam fitrah kita. Sebab amarah dia tak suka hak Tuhan suka, dia suka hak Tuhan larang. Yang kedua lawamah. Lawamah ni pelik sikit dia ni. Hak yang Tuhan suruh pun kadang-kadang dia buat, hak Tuhan larang pun boleh tahan. Dua-dua sekali jalan. Hak ni pun hancur fitrah. Semayang, tuan-tuan. Ketum pun ketum. Contohlah lawamah. Oi, semayang, mengupat pun boleh tahan. Baru turun tangga surau dalam nak balik, dua-dua orang duk sembang Tun pun. Kawan yang nama Tun. Hang perasan tak dulu sebelum Ramadan dulu ada kita pergi Kenuri belah Padang Menyangga, no? Awak ni tak? Lah aku kesian lah kat anak terona. Anak terona putih melepak, anak darah gelap apa no? Telekung tak buang lagi, baru dah nak berjalan balik daripada surau tu. Ada tuan-tuan. Siapa dia tak tahu tapi ada. Dia kata kesian sungguh nak terona lah. Gelap. Ustaz Roslan cerah je dah dia. Ni dia panggil lawamah, no? Hak ni pun fitrah kita ni tak terbina, no? Satu lagi mutmainnah. Mutmainnah, nafsu yang dia hanya setuju dengan perintah Allah, dia benci apa yang Allah benci. Ramadan tuan-tuan, kita nak pastikan mujahadah kita lawan nafsu siang hari dan malam hari, kita dapat merubah nafsu kita daripada amarah, lawamah menjadi mutmainnah. Ini barulah akan subur fitrah kita yang dulu. Dan yang keempat, yang ketiga, halangan orang mukmin ialah syaitanul jin. Syaitan daripada kalangan jin, iblis apa semua ni lah. Yang Allah kata innahu lakum aduwwum mubin, no? Allah pun keluarkan dia daripada syurga untuk nak hasut, nak kacau manusia supaya rosak fitrah dia, no? Rugi macam mereka juga, no? Sebab tu tengok kita ni yang tak boleh buat ibadat, malas semayang, duk sayang nak buat keluar zakat, duk tagak nak tutup aurat apa semua, syaitan dia hasut kita tuan-tuan. Dia hasut kita, tak seronok main surau, syaitan tuan-tuan. Dia hias segala yang diperintah oleh Allah supaya kita nampak tak seronok. Dia hias segala yang dilarang oleh Allah supaya kita nampak syok. Ni antara muslihat syaitan. Kata Nabi, dia hias. Sebab tu tak percaya tuan-tuan pergi cari orang yang tak pernah main surau lah, tak semayang pun tak, pergi cari hak tu. Bawa dia, ajak pergi makan mi paksu orang tu, no? Belanja dia tanya dia, ni aku nak tanya hang tu, hang tengok surau dengan pasak malam hak mana syok waktu maghrib? Tobat, dia kata pasak malam syok. Pada surau, no? Tuan-tuan, dia jadi tak syok. Tapi bila mai Ramadan, apa yang Allah buat dalam Ramadan nak bagi kita cerdik dengan muslihat iblis syaitan ni, Nabi kata apa? Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa susilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan ditambat iblis dan syaitan. Iblis ditambat maksud dia tak boleh berfungsi dah, nak mohong kita, nak kecoh kita, nak hasut kita, nak hias surau kita bagi tak elok, tak. Sebab tu tuan-tuan tengok beza bulan Ramadan dengan tak Ramadan, surau ada beza tak tuan-tuan? Beza, dia mai penuh ketat, tambah penjarakan pula, jenuh geli nak cari tempat. Tuan-tuan, maknanya kita bila tanpa syaitan, kita boleh buat kerja-kerja yang menunjukkan kita orang yang fitrah kita cantik, boleh buat perintah Allah. Maknanya, no, dia mau ada yang masuk pintu tu, tata nampak kawan dia ada balik tu, ligan tu,
Ligan pergi peluk Allah Ibrahim, alhamdulillah panjang umur kita jumpa lagi tahun ni. Last kali aku jumpa hang tarawih 2 tahun sudah, no? Tahun lepas tak ada kan. Tarawih aja nampak. Bulan lain payah kita nak main. Tuan-tuan, Ramadan sedang ajak kita. Kalau kita kenai muslihat syaitan dan ada mujahadah dalam diri kita, lawan dia, kita boleh mempertahankan fitrah kita. Hak bala syahidna yang kita jawab ke Allah dulu. Tu 3. Dan yang keempat, halangan orang mukmin yang keempat, syaitanul ins, syaitan daripada kalangan manusia. Yang ni kadang yang merosakkan fitrah kita. Manusia, tapi syaitan. Dalam masyarakat syaitan tak ada manusia. Tapi dalam masyarakat manusia ada syaitan. Sebab tu Rasulullah SAW pesan kat kita, nak bahagia dunia dan akhirat ada 4. Salah satunya wa khulata'uhu salihin. Kawan-kawannya adalah kawan-kawan yang salih. Sebab apa? Dia ada pengaruh. Tuan-tuan ni boleh jadi ahli surau, ahli masjid, ahli kuliah ni pasal apa? Pasal kita berdamping kawan-kawan kita ke arah tu. Semua wirid dia surau, masjid, kuliah. Surau, masjid, kuliah. Kita pun kawan dengan dia pun habis. Cuba pergi berkawan dengan kawan hak wirid dia, hak nyai betung, hak nyai betung ketum, hak nyai betung yang kop kita. Tuan-tuan, tengok bagaimana modul yang ada dalam madrasah Ramadan. Sebulan Allah ajak kita bagaimana nak selamatkan fitrah dalam keadaan syaitanul ins, manusia ni. Kan kita duduk di rumah dikelilingi oleh orang yang anak-anak, isteri, keluarga yang mencari keredaan Allah berpuasa. Kita pergi kerja keliling kita semua pakat puasa. Kita main surau semua. Kita duduk 1 bulan secara package, semua kena puasa. Duduklah tak mana pun di dunia ni, semua orang puasa. Orang yang beriman. Jadi Ramadan tunjuk kat kita tu. Nak selamat fitrah kita daripada syaitanul ins ni, duduklah kita dalam bi'ah, dalam environment orang-orang yang mencari keredaan Allah. Selamat kita daripada syaitanul ins, no? Kita duduk di ayak putih ni, mai kita wujudkan masyarakat yang semuanya mencari keredaan Allah, no? Hidup jiran-jiran yang semuanya takutkan Allah, yang suka pada perintah Allah, tak suka pada larangan Allah. Kita duduk di tengah-tengah tu, kita akan selamat. Tuan-tuan, macam mana Ramadan, kita beradalah di manapun, kita berdamping dengan orang-orang yang mencari keredaan Allah. Ini antara hebatnya madrasah Allah Ramadan Al-Mubarak, no? Dalam konteks nak mengembalikan balik kita kepada fitrah. Tapi kita kena faham lah, jangan puasa sampai tak tahu apa, tarawih sampai tak ada tahu apa yang kita nak cari, no? Kita nak cari benda ni. Sebab tu apabila habis Ramadan, kita sambut satu hari dinamakan Aidil Fitri. Apa makna Aidil Fitri? Hari kita kembali balik kepada fitrah kita. Fitrah yang saya sebut awal tadi. Setelah kita dilatih, dididik oleh Ramadan 30 hari, siangnya, malamnya, akhirnya Ramadan itu membawa kita balik kepada fitrah. Apa fitrah kita? La'allakum tattaqun, yang disebut oleh Al-Quran. Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah, selain daripada kelebihan pahala dan sebagainya, marilah kita menghitung Ramadan yang kita lalui ini, memastikan dia merubah kita, membawa semula kita, no, kepada asal kejadian kita, hamba yang tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dekat tu. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.